Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kepada anak-anak didik yang berada di luar sana bersama lagi dengan Cikgu Ismi Kamal Roshan bin Ismail untuk pedagogi kampus ya, untuk bab yang terakhir dalam bab besar bab 11 ini iaitu berkenaan dengan apa? Daya dan gerakan. Okey, jadi kalau kita lihat daripada awal lagi iaitu kita telah mendefinisikan gerakan linear itu apa. Okey, kemudian graf gerakan linear itu apa juga. Okey, kemudian kita mengaplikasikan teori tersebut dalam pecutan graviti dan juga jatuh bebas, dan yang akhir sekali kita juga mengaplikasikan juga dengan perbezaan ataupun apakah yang berlaku tindakan terhadap jisim dan juga ini inertia Okey, seperti biasa, 3 ayat utama. Yang pertama ialah stay focused, never give up and push your limit Okey, baik. Okey, untuk jisim dan inertia. So, apakah perkaitannya? Berlaku tak dalam kehidupan kita seharian? Sebenarnya berlaku, mungkin kita tak sedar. Okey, yang pertama sekali ialah jisim. Okey, apa itu jisim? Kalau dalam slide yang ketiga dulu, cikgu pernah mengatakan bahawa jisim mudah fahamnya ialah berat. Mudah fahamnya begitu. Walaupun jisim dan berat itu sebenarnya berbeza. Okey, di sini kita lihat jisim sebenarnya apa? Jisim ialah kuantiti jirim. Jadi kalau anda recall kembali, jirim tu ada berapa jenis? Jirim tu ada 3 jenis kan, dalam bentuk pepejal, dalam bentuk cecair dan juga dalam bentuk gas. Okey, dalam hal ini kalau kita lihat dalam gambar rajah di sebelah mana ni? Sebelah kiri cikgu ni kan. Nampaknya ada dacing penimbang lah ada penimbang, dan di atasnya nampak seperti buah kan, buah apple ke, buah apa ke. Okey, apabila dia letak di atas ini, maka apa dia? Kuantiti jirim yang terkandung di dalam satu objek, maka kita boleh ukur dia. Dengan ada ukuran ni lah, maka dia akan dikonvertkan, ditukarkan kepada RM. Nampak kan? Kita nak beli 1 kilo durian, berapa contohnya? Kalau musangkin tu mungkin RM50 ke atas, mungkin jadi dengan ada perbezaan kuantiti jisim ataupun kuantiti jirim inilah, maka banyak hal yang kita dapat gunakan dalam kehidupan seharian. Okey, itu satu. Okey, jadi sudah pasti bila sebut jisim, ada jisim yang tinggi, maksudnya berat dia lebih lah. Dan ada jisim yang sederhana ataupun kurang. Jadi berat dia juga adalah berbeza. Jadi kesan daripada perbezaan inilah sebenarnya kita boleh lihat dia punya impak dia punya implikasi dia dalam inertia. Okey, inertia tu apa dia? Jadi inertia ialah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Ayatnya macam susah nak faham lah. Mudahnya senang begini iaitu apabila disuruh berjalan, bergerak ke hadapan, dia tak mau bergerak. Apabila disuruh berhenti, dia tak mau berhenti. Apakah ia? Macam teka-teki lah pula kan. Mudah aja. Contoh Okey, bayangkan anda berada di atas motosikal So anda sedang berada di atas motosikal, berada di traffic light di traffic light. Okey, bila kita lihat lampu hijau, maka kita akan memutarkan minyak lah, kita kata putar minyak, masuk gear, putar minyak, dia akan bergerak ke depan. Betul kan? Jadi motor diarahkan bergerak ke depan. Tapi badan kita tersentak ke belakang. Itu yang dikatakan disuruh bergerak ke depan, tak mau bergerak. Tapi dipaksa bergerak, maka dia bergerak jugalah. Okey, itu kalau dipaksa bergerak. Okey, kali ini disuruh berhenti pula. Okey, bila suruh berhenti, kita tekan brake. Bila tekan brake secara mengejut, motor tu nak berhenti dah. Tapi badan kita pula nak bergerak ke hadapan. Itu yang dia katakan. Suruh berhenti, tak mau berhenti pula. Jadi itulah satu analogi yang mudah difahami. Itulah inertia. Disuruh berjalan, tak mau berjalan. Tapi akhirnya berjalan juga. Disuruh berhenti, tak mau berhenti. Tapi akhirnya berhenti juga. Jadi kesan daripada itu sebenarnya memberi implikasi dalam kehidupan kita seharian. Okey, ini sebagai contoh Okey, jadi kalau ini sebenarnya anda boleh buat eksperimen di rumah mudah ya iaitu anda meletakkan duit shilling Okey, anda letakkan duit shilling di atas helai kertas di atas cawan lah katakan Okey, jadi anda tarik kad ini secara perlahan-lahan. Okey, bila tarik perlahan-lahan sudah pasti anda dapati duit shilling mengikuti kad ini. Maknanya dia ikut pergi tetapi kalau ditarik secara pantas begini bila ditarik secara pantas, kita dapati yang kad itu hilang, tetapi duit shilling itu akan terjatuh. Maknanya duit shilling tak ikut kad.
Kan? Jadi maknanya tindakan pantas itu sebenarnya kenapa Kenapa dia boleh jatuh? Ini ialah pengaruh inisial yang mana duit shilling mempunyai jisim. Jisim mempunyai berat. Okey, so apabila ditarik secara pantas oleh kerana jisim duit shilling itu lebih tinggi, maka dia tertinggal dan dia terus masuk ke dalam cawan. Jadi duit shilling itu jatuh ke dalam gelas apabila kad ditarik pantas sebenarnya. Kalau ditarik perlahan dia mengikut, kan? Tapi ditarik pantas. Jadi apakah hal ini, senario ini? Jadi senario ini mengatakan bahawa initial duit shilling itu mengekalkan kedudukan asal. Jadi konsepnya sama seperti tadi. Kad itu kita anggap sebagai motosikal tadi. Duit shilling kita anggap sebagai badan kita. Apabila ditarik secara perlahan-lahan, sama kita buka pulas minyak, maka kita akan bergerak pelan-pelan mengikut motor tersebut. Tetapi kalau kita pulas sekali, kan, maksudnya pulas minyak tu sekali, motor tu mungkin wheelie ke depan, mungkin bergerak ke depan, badan kita tertinggal ke belakang. Jadi itulah analogi yang mudah kita faham, ya. Okey, akibat apa? Akibat initial objek tersebut, ya. Jadi kalau badan kita, inisial badan kita, yang akan mengekalkan kedudukan. Okey, seterusnya kita lihat. Yes, inilah antara hubungan yang biasa kita alami juga, apabila pergi ke pasar raya. Contohlah, kita pergi ke pasar raya, pada awalnya kosong, nampaknya enjoy, tak ada masalah. Kita boleh tolak sana, tolak sini, nak berhentikan ke, nak tolak ke depan ke, tak ada masalah. Tetapi setelah kita membeli, kan, kita borong semua, kita letak barang di dalam troli ni, sudah pasti jisimnya lebih besar. Jadi yang pertama, bila lebih besar, dalam keadaan pegun, kita nak tolak agak susah, agak sukar. Okey? Dan bila dah berjalan tu pula, nak berhenti pun sukar juga, kan? Jadi bukan satu perkara yang mudah. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini, hubungannya semakin besar jisim suatu objek, maka semakin besarlah inisialnya. Jadi kalau kita lihat dalam perlawanan bola sepak, kan, siapa yang biasa bermain di bahagian back, defender, ataupun yang biasa main di bahagian yang bahagian depan tu, scorer lah, kan, bahagian depan, ya. Jadi kebiasaannya kalau kita lihat, kebanyakan defender tu mestilah badan yang besar-besar, betul kan? Kerana apa? Bukan saja kelebihan body contact, tetapi dengan keadaan badan yang besar, jisim yang besar, sebenarnya daya tendangan ataupun daya pertahanan mereka sebenarnya lebih tinggi, lebih kuat. Sebab apa? Inisialnya lebih tinggi. Jadi sebab itulah yang bahagian scorer tu pula terbalik. Dia adalah orang yang kecil, yang jisimnya lebih rendah. Supaya apa? Supaya dia dapat lincah bergerak untuk nak skor, kan, nak masukkan bola ke dalam jaring pihak lawan. Jadi andai kata badan dia besar, dia susah nak berhenti. Bila kata jisim besar, dia susah nak berhenti. Dia susah nak lari ke kiri ke kanan, mengelak daripada pihak lawan. Jadi itulah di antara perkara yang kita boleh relate, kita boleh kaitkan hubungan antara jisim dan inisial. Okey, selain daripada itu, yang tak baiknya apa pula? Okey, yang tak baik pun ada juga. Okey, ini masih lagi yang positif, ya. Ini masih yang baik. Okey, bagaimana kita nak memastikan kepala mertun, kata orang Kedah, mertun lah. Okey, penukul, Okey, nampaknya semakin lama dia semakin longgar, kan? Jadi kalau kita lihat tok wan kita, kan, mereka menghentakkan tu, menghentakkan dia punya handle ni, pemegang ni, dan didapati bahawa yang kepala besi tu akan termasuk ke bahagian dalam, lebih ketat lah maksudnya. Jadi kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentak bahagian pemegang, kan? Jadi nak kata jisim dan inisial ni, walaupun Tok Wan kita tak belajar sains, tapi aplikasinya berlaku. Nampak, kan? Ini berdasarkan pengalaman, ya. Jadi hentakan yang laju. Okey, cuba hentak pelan-pelan. Agaknya masuk tak dengan ketat? Mungkin kurang, kan? Tapi bila dihentak dengan kuat, maka dia akan masuk ke dalam dan dia lebih kemas, Ini adalah perbezaan ataupun senario inisial, Okey, sama juga yang ini. Bila kita menggunakan payung, nampaknya payung kita lembap, penuh air, dan bagaimana kita nak mengeringkannya? Jadi kita akan putarkan, payung yang basah dapat dikeringkan dengan cara memutarkan payung dengan laju. So payung still ada, tapi air yang berada di atas itu akan terpercik keluar. Jadi titisan hujan akan jatuh daripada payung apabila payung berhenti berpusing disebabkan tindakan inisial, Okey, so itu yang positif. Okey, yang negatifnya apa pula? Jadi kesan negatif, yang ini, yang diberitahu tadi.
Disuruh berhenti, tak mau berhenti. Disuruh berjalan, tak mau berjalan. Jadi inersia menyebabkan pemandu terhumban ke hadapan. So ini yang negatif lah. Jadi untuk menghalang inersia yang negatif ini, maka perlunya tali pinggang keleda, iaitu membantu mengekalkan kedudukan pemandu dan mengelakkan pemandu daripada terhumban ke cermin kereta hadapan. Jadi dari sudut keselamatannya telah diberikan begini. Jadi anak-anak didik yang berada di luar sana kena tahu, memanglah satu ialah tali pinggang keleda yang dapat menyekat inersia tersebut. Yang kedua, di hadapan kereta-kereta sekarang ni telah pun ada dilengkapkan dengan belon putih tu kan, yang kita panggil ABS tersebut. Kena ingat, ABS itu akan keluar apabila tali pinggang disemat. Maksudnya tali pinggang tu dimasukkan. Andai kata tali pinggang tu tidak dipasang, ABS balon tu tidak akan keluar. Jadi kena berhati-hati dengan itu. Jangan kita anggap, oh tak apa, kalau berlaku kemalangan ada balon di hadapan, jadi tak payah pakai tali pinggang. Oh jangan. Jadi tali pinggang kena pakai sebab ABS tersebut akan aktif apabila tali pinggang diselak masuk. Okey, kemudian apa lagi? Ni satu lagi. Apabila kapal terbang, kita tahu jisimnya sangat besar. Maksudnya muatan ataupun berat dia sangat besar. Jadi disebabkan jisim yang besar, kapal terbang mengalami inersia yang sangat besar. Jadi kapal terbang tidak dapat berhenti pada jarak yang pendek. Dia kena ambil lajak. Istilahnya kita ambil lajak lah. Okey, jadi bila dia dia landing, dia akan touch dia akan mendarat dan dia akan mengambil satu jarak yang sangat jauh untuk dia memberhentikan. Itu pun dia gunakan brake juga. Kalau dia tak guna brake, lagi lajak. Nak kata jisim kapal terbang yang sangat besar sebenarnya mempengaruhi inersia yang sangat besar. Jadi sebagai langkah apa yang perlu dibuat? Kalau tali pinggang tadi, kalau yang pembandu tadi, kita menggunakan tali pinggang untuk menghalang ataupun menyekat tindakan inersia tersebut. Tetapi bagi kapal terbang, langkah yang perlu diambil ialah membina landasan yang panjang yang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. Okey, seterusnya, ini antara soalan lah. Antara yang berikut, yang manakah contoh inersia yang dalam kehidupan seharian? Kepala tukur yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukur pada permukaan keras. Nampak macam ni lah ya. Minyak dalam brake hidrolik, ini dah lain. Garisan keselamatan berwarna kuning, ini pun dah lain. Beg udara dalam kereta dibina untuk menambahkan kesan. So ini bukan. Jadi yang paling tepat ialah apabila yang ideologi tadi. Disuruh berjalan, tidak berjalan. Disuruh berhenti, tidak mahu berhenti. So jawapannya ialah A. Dan antara soalan lain, antara yang berikut yang manakah mengurangkan inersia sesuatu objek. Jadi inersia ada yang baik, ada yang tidak memberi manfaat pada manusia. So bagaimana untuk kita kurangkan? Jadi tidak lain dan tidak bukan ialah kita mengurangkan jisim. Jadi bergantunglah. Ada perkara yang kita perlu kurangkan jisim. Jadi sebab itulah kalau kita menaiki kereta, apabila membawa muatan, pastikan muatan yang kita bawa itu adalah yang diperlukan saja. Kadang-kadang orang mengatakan bahawa kereta itu adalah rumah bergerak. Nak ceritanya apa? Apabila dalam kereta itu semua ada. Barang-barang semua ada. Seolah-olah macam rumah yang bergerak. Jadi elakkan. Sebab apa? Bila ada barang yang banyak, muatan yang banyak, jisim yang besar, andai kata berlaku kemalangan, dia memberi satu inersia yang sangat teruk lah. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.